Tuan-tuan dan puan-puan, teks ucapan beliau adalah seperti berikut. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada LKI Group Sinar Berhad kerana sudi menjemput beliau, sudi menjemput saya untuk melancarkan program ini pada hari ini. Sesungguhnya majlis ini sangat signifikan kerana kerjasama di antara industri bersama-sama pihak kementerian dalam membangunkan sektor agro makanan selaras dengan Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030, iaitu dipanggil dengan gelaran dan 2.0, sangat signifikan dan syabas diucapkan kepada pihak syarikat ini di atas komitmen dan usaha yang ditunjukkan bagi menjayakan majlis ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, sektor pertanian berkembang dengan positif sejajar dengan limpahan ekonomi pertanian melalui peluang menembusi pasaran global yang semakin mendapat permintaan tinggi. Antara tanaman yang kini mendapat perhatian dalam pasaran tempatan dan luar negara adalah raja buah, iaitu durian. Dan buat masa ini, durian telah dimasukkan ataupun telah dilabelkan sebagai sumber kekayaan baru di bawah Dasar Agro Makanan Negara sebagai satu tanaman yang menjadi tumpuan. Tetapi buat masa ini, oleh kerana tanaman durian ini telah menjadi fokus kebanyakan syarikat-syarikat, pemain industri, maka dia lebih memudahkan kementerian untuk melaksanakan program pengembangan. Untuk makluman Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buat pengiraan, permintaan dari negara Republik Rakyat China sendiri pun masih belum dapat kita tampung sepenuhnya. Jadi peluang dia sangatlah besar. Untuk makluman juga, Musang King ini hanya popular selepas dalam 2015 ke atas. Walaupun pada masa sebelum pada itu durian Musang King ini ada, tetapi namanya dikenali dengan Raja Kunyit, jadi tak begitu popular lah. Dan pada tahun 2010 kita telah mendapat maklumat bahawa raja buah ini, iaitu Musang King ini, telah diekspor ke luar negara, tetapi ke Perancis, bukan ke negara China lagi lah pada masa itu. Kerana di China kita mungkin menghadapi saingan dengan Thailand yang telah menjadi pengekspor tradisi durian ke sana. Dan jabatan tidak mengambil masa yang lama, walaupun kita sedar kita akan bersaing dengan Thailand untuk mengekspor durian ke China, tapi kita mengambil langkah-langkah untuk membuka ruang pasaran. Dan selama lebih kurang 4 ke 5 tahun kita berusaha, walaupun tak lama tapi 4-5 tahun juga kita berusaha bagi mendapatkan kebenaran daripada kerajaan China untuk kita mengekspor. Sebab mengapa kita perlu mendapat kebenaran ataupun ada protokol-protokol tertentu yang digunakan adalah kerana kita bukan pengekspor tradisional. Sebelum WTO dianggap mengekspor tradisional dan akan dikekalkan, tapi selepas WTO kita sign, kita dianggap bukan mengekspor tradisional, jadi kita perlu melalui beberapa protokol tertentu untuk mengekspor durian ini. Dan kita telah berjaya mengekspor buat pertama kali, silap saya, pada tahun 2020 secara rasmi, secara rasmi. Walaupun sebelum itu telah ada percubaan-percubaan tertentu, jadi kita telah berjaya pada masa itu. Jadi peluang kita untuk mengekspor masih lagi terbuka luas, walaupun kita dapat mengekspor melalui durian sejuk beku. Durian segar masih lagi belum kita perolehi. Dan terdapat juga usaha-usaha untuk mengekspor durian ini melalui jalan darat. InsyaAllah kita cuba untuk membantu yang itu pula. Kalau berjaya mungkin kita dapat mengurangkan kos perbelanjaan dalam pengeksportan.
Okey, untuk makluman tuan-tuan dan Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengeluaran durian di Malaysia pada tahun 2020 berjumlah 360,000 metrik tan dengan keluasan 76,895 hektar. Dari keluasan tersebut, 40%-nya adalah telah ditanam dengan Musang King. Ya, Musang King, bukan Musang Queen. Musang King ni dia di 200. Okey. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2010 sewaktu saya pergi ke Pengkalan Hulu di Greek, saya telah diberi maklum oleh peladang di sana 2010. Beliau maklumkan dalam 2016, 2017 di 200 ataupun duri hitam akan meletup, dan telah itu benar, memang berlaku ya. So sebenarnya banyak variety yang popular, tetapi untuk pengeksportan ke China, Republik Rakyat China ni, kita menggunakan brand Musang King sahaja. Kita tak nak mengelirukan pengguna di sana dengan pelbagai variety yang kita ada. Dan jika dibandingkan ekspor, nilai ekspor durian pada tahun 2015, sebelum kita begitu bermula tentang pengeksportan, kita mengekspor bernilai 64.9 juta ringgit dan telah meningkat pada 2020 sebanyak 74.2 juta ringgit. Kenaikan yang sedikit ini, tuan-tuan jangan ingat sebab kurangnya pengeksportan, tetapi pada masa ini 2019, 20 dan 2021 kita berada dalam keadaan pandemik. Jadi pergerakan ini agak kuranglah sedikit. Dan sehubungan dengan itu, potensi pasaran durian global, terutamanya ke Republik Rakyat China, adalah sangat luas, sangat luas. Dengan keluasan yang kita ada ini pun, rasanya masih belum dapat menampung keperluan di sana. Dan turut serta dengan kepelbagaian produk hasil durian, ianya boleh sangat-sangat berpotensi untuk menembusi pasaran global. Tapi durian ni rupanya tak popular di UAE, sebab kita tanya dia orang kata durian tak berapa, dia nak nangka. Itu dah beza sikit. Dan kalau kita dapat pergi ke sana, mungkin pasaran lagi besar lah. Pada masa kini, kebanyakan ladang durian menggunakan teknologi pintar. Yang ini yang kita sedang menuju ke arah itu, bawah dasar pertanian negara dan 2.0, seperti penggunaan Internet of Things (IoT) dalam pengairan dan pembajaan, serta penggunaan sensor bagi mengesan buah-buah durian yang gugur, dan menggunakan QR code bagi traceability. Sebab kita tak nak bila produk sampai di sana menggunakan trademark durian Malaysia, tapi sebenarnya durian di tempat lain, dan sekiranya berlaku ketidakpatuhan terhadap beberapa perkara yang telah ditetapkan dalam protokol, kita akan mendapat notifikasi dan itu boleh menjejaskan pengeksportan kita lah. Jadi saya percaya bahawa dengan adaptasi teknologi-teknologi yang dikenalkan ini, di sepanjang rangkaian nilai ini akan dapat meningkatkan produktiviti, dan yang lebihnya adalah kualiti buah-buahan tempatan untuk pasaran global. Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, sebenarnya saya pun bila saya dapat arahan ataupun permintaan daripada KSU untuk hadir di sini, saya baca patuh syariah. Itu yang saya sangat-sangat tertarik untuk hadir ke sini lah. Dan kita berharap perkara ini dapat diteruskan dalam apa jua program yang akan dilancarkan selepas ini. Dan perkara ini perlulah dipatuhi sepenuhnya lah. Serupa juga dengan pensijilan NIGAT kita. Sebab dari sini patuh syariah ni adalah penting, terutamanya bagi pelabur-pelabur Islam yang ingin melabur, kerana pendapatan yang kita ingin perolehi itu perlulah halal, dan buah yang kita hasilkan perlulah halal dan baik, halal lagi baik. Itu dua perkara yang mungkin yang diberi tumpuan oleh para pelabur Islam untuk ni. Tetapi bagi Jabatan Pertanian, kita memberatkan
pensijilan ladang, itu pensijilan MyGet. MyGet ini adalah amalan pertanian baik di mana buah-buah yang dihasilkan akan mendapat seperti fast lane lah untuk pengeksportan. Kerana pensijilan kita walaupun dipanggil pensijilan ladang baik Malaysia, dibuat oleh rakyat Malaysia, tapi pensijilan kita dikira di dunia. Ya? Dan saya sebenarnya juga baru membentangkan pensijilan MyGet pesticide free tanpa menggunakan racun di Dubai pada bulan Februari yang lalu, dan ya nampak dapat tarikan lah daripada pengunjung di sana berkaitan dengan pensijilan kita. Ya, jadi jangan bimbang, apa-apa yang patuh kepada pensijilan MyGet tidak akan menghadapi masalah untuk pengeksportan. Okey, selain itu saya juga menyambut baik usaha yang dilaksanakan oleh pihak syarikat yang telah mengadakan kerjasama strategik dengan Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman untuk melaksanakan penyelidikan saintifik, terutamanya berkaitan dengan analisa tanah dan untuk meningkatkan produktiviti tanaman durian. Yang ini sangat-sangatlah penting bagi memastikan projek yang kita laksanakan ini berdaya saing, berdaya tahan dan tidak mencemarkan alam sekitar. Itu yang penting lah. Dan kalau ikut pembangunan bagi kawasan-kawasan di daerah-daerah bukit, dia perlu juga mematuhi EIA yang mana mungkin perlu dilihatlah dalam industri itu. Dan saya juga berbesar hati atas komitmen pihak LKI Sdn Bhd yang telah berjaya mendapatkan pensijilan MyGet yang saya sebutkan tadi bagi ladang durian dan tanaman hidroponik yang telah diusahakan oleh syarikat. Justru itu saya melihat pendekatan yang dilaksanakan oleh LKI bertepatan dengan sinergi pintar bagi memacu pembangunan ekosistem pertanian lestari melalui kerjasama yang erat di antara jabatan, institusi pendidikan tinggi dan juga pihak swasta yang dapat memaksimumkan nilai kemampanan ekonomi sektor agro makanan negara. Yang berbahagia Datuk Seri, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak LKI yang berjaya merealisasikan majlis pada hari ini, dan saya yakin dengan sinergi keluarga Malaysia dapat memberikan impak yang positif ke arah kecemerlangan industri ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Pelancaran Program Legasi Perkongsian Ladang Durian Patuh Syariah pertama di Malaysia, Nanas X. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dato' Zahimi, thank you for the great message on behalf of the Department of Agriculture and the Ministry of Agriculture and Food Industries. Please remain on stage for the next item on the agenda. Ladies and gentlemen, press and media, we have now come to the main highlight of the agenda, which is the official launch of the LKE Musang Queen Phase 5 Nanas X Sharia Compliant Plantation Partnership Program. At this time, I'm pleased to invite the following guests of honors and VIPs to join us on stage for the official launch gimmick. Yang berbahagia Dato' Jacqueline, Director and Founder of LKE Group Sdn Bhd, Mr. Jeremy Chin, Managing Director and Co-Founder of LKE Group Sdn Bhd, Yang berbahagia Dato' Haji Zamri Yaakob, Chairman of National Farmers Organisation NAFAS, Yang berbahagia Dato' Dr. Ahmad Abdul Ghaffar, Senior Director of Tourism Malaysia, Mr. Edison Chung, Deputy Director of Martrade, and Encik Muhammad Aiman, Certified Sharia Advisor and Auditor. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to all our distinguished guests. So we will also invite our ushers to assist our distinguished guests for the officiation ceremony. Members of the press and media, this will be the first photo opportunity. So can we get everyone to more to center? Everyone take a left step, one step to the left, two steps forward. Okay. All right. So members of the press and media, this will be the first photo op.
Gentlemen, this will be the moment we've all been waiting for. The officiation ceremony. We'll do it in a count of 3. 3, 2, 1, and open. A big round of applause, ladies and gentlemen, for the official launch of the Nanas X program. Ladies and gentlemen, members of the media, please be sure to get good photos of this momentous event.